Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di Petik Suri Tangkai Berduri, Umai Kesini persembah diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 5 Jun 2023. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berasa gusar jika isu penggunaan kalimah Allah gagal diselesaikan segera dan menjadi polemik berlarutan sehingga boleh menjejaskan perpaduan nasional dan kesejahteraan negara. Seri Paduka Baginda bertitah polemik penggunaan kalimah Allah bukan merupakan pendekatan terminologi dan linguistik, sebaliknya berhubung isu akidah umat Islam dan sebarang kekeliruan hanya akan mengundang musibah. Kerajaan juga titah baginda hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan Seri Paduka dan Raja-Raja Melayu lain sebagai ketua agama Islam. Pada masa sama, Seri Paduka bertitah ketinggian dan kesucian agama Islam sekian lama terpelihara dan semua pihak perlu menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang dinyatakan dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Baginda turut menegaskan kepelbagaian dan kerencaman landscape masyarakat yang selama ini menjadi keunikan dan tarikan kepada negara lain turut berpotensi mencetuskan pertelingkahan sekiranya tidak harmoni. Oleh demikian, pembentukan perpaduan dalam landscape demografi yang kompleks dengan kepelbagaian hendaklah dilaksanakan dalam konteks menyeluruh dan bukannya bersifat retorik serta kosmetik semata-mata. Kerajaan akan merangka 3 dasar negara yang lebih kental dan ampuh iaitu Pelan Perindustrian Negara, Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia dan Belanjawan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Pelan Perindustrian Negara akan dilancarkan pada Ogos ini, manakala Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 pada akhir September dan Belanjawan Madani kedua pada Oktober. Beliau berkata kerajaan mengakui wujud cabaran dan dunia masih bergelut dengan adu kuasa dan peperangan di samping kerancakan perdagangan ekonomi sejagat, kian terbantut dan krisis iklim serta persekitaran berada di tahap genting. Menurut Anwar, ekonomi negara telah melonjak pertumbuhan ke 5.6%, keluaran dalam negara kasar KDNK dan jumlah pelaburan 71.4 bilion ringgit pada suku pertama 2023 di atas usaha dan kebijakan ekonomi jemaah menteri, penjawat awam dan sektor swasta. Beliau kemudian memaklumkan Malaysia akan terus aktif dalam menyuarakan pendirian serta memelihara kepentingan negara di forum-forum antarabangsa khususnya dalam isu-isu kedaulatan negara, kemanusiaan, keselamatan dan pengurusan bencana. Bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarham Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat dan bekas Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang merupakan antara 25 individu dikurniakan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Ni Aziz dan Kit Siang masing-masing sebelum ini merupakan bekas Mursyidul Ampas dan bekas penasihat DAP. Isteri Allahyarham Ni Aziz, Datin Tuan Sabariah Tuan Ishak hadir mewakili suaminya menerima darjah kebesaran itu daripada Yang di-Pertuan Agong. Kedua-dua individu itu merupakan antara 839 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023 sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara hari ini. Terdahulu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul mendahului senarai penerima dengan dikurniakan darjah kebesaran PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Turut dikurniakan darjah kebesaran PSM ialah 25 individu lain termasuk bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan bekas Menteri Luar, Senator Datuk Seri Anifah Aman. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yakin sokongan orang Melayu khususnya pengundi UMNO akan beralih ke Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Jelasnya, meskipun sokongan Melayu tidak menjanjikan kemenangan buat Perikatan Nasional di 6 negeri, namun parti itu yakin sokongan ini meningkat atas beberapa faktor.
Memberi fokus kepada dua negeri iaitu Selangor dan Negeri Sembilan, beliau turut berharap pengundi di dua negeri itu memberikan Perikatan Nasional kemenangan sekaligus mandat untuk merampas pentadbiran daripada Pakatan Harapan. Menolak Perikatan Nasional menggunakan sentimen perkauman untuk mendapatkan sokongan, jelasnya kekecewaan yang dialami khususnya orang UMNO membawa kelebihan kepada mereka. Sementara itu, Ahmad Faizal turut mengesahkan tidak akan bertanding mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN nanti. Jelasnya walaupun baru dilantik sebagai Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sembilan dan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, jawatan itu bukan satu batu loncatan untuk beliau bertanding. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Pencarung-pencarung kumpulan wang simpanan pekerja KWSP didakwa mula memahami simpanan mereka dalam tabungan tersebut tidak wajar dikeluarkan untuk kali keempat. Ini kerana isu pengeluaran wang daripada badan berkanun tersebut tidak perlu lagi dijadikan polemik berikutan penerangan secara jelas sudah pun dibuat oleh KWSP. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemerhatian dan laporan yang diterimanya, orang ramai kini sedar simpanan KWSP tidak lagi dibenarkan untuk pengeluaran khas. Terdahulu, beberapa siri gerakan dilakukan pelbagai pihak termasuk individu, organisasi bukan kerajaan NGO dan parti politik bagi mendesak kerajaan membenarkan pengeluaran seterusnya tabungan KWSP bagi menampung peningkatan kos sara hidup. Dalam pada itu, Amiruddin yang juga Naib Presiden PKR memaklumkan beliau bersedia menghadiri Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 bermula 7 Jun ini apabila menerima jemputan rasmi daripada parti itu. Proses pengagihan kerusi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Pulau Pinang bagi berdepan pilihan raya negeri sudah 95% selesai. Bagaimanapun, menurut Pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang, Chow Kong Yeow, terdapat beberapa perkara berkaitan kerusi penyandang yang masih memerlukan perincian sebelum dimuktamadkan. Kong Yeow yang juga Ketua Menteri berkata, agihan kerusi itu tidak dapat diselesaikan sepenuhnya kerana terdapat pertindihan permintaan daripada parti-parti komponen lain. Dalam pada itu, Kong Yeow berkata Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang mungkin dibubarkan dalam tempoh 10 hari terakhir pada bulan ini. Untuk rekod, Pulau Pinang mempunyai 40 kerusi Dewan Undangan Negeri dan pada Pilihan Raya Umum 2018, Pakatan Harapan memenangi 37 kerusi termasuk kerusi-kerusi DUN daripada calon Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang ketika itu masih menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan. Polis menahan 3 remaja lelaki dipercayai terbabit dalam kejadian memukul seorang lelaki gelandangan menggunakan pemukul baseball besi yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Chia Hong Fong berkata, semua remaja warga tempatan berusia 16 tahun itu ditahan kira-kira pada jam 3 pagi hari ini oleh Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan. Beliau berkata seorang daripada suspek yang ditahan mempunyai 2 rekod lampau jenayah manakala 2 lagi tiada rekod. Hong Fong berkata pihaknya turut merampas kereta jenis Proton Wira yang dipandu suspek serta telefon bimbit. Dalam masa sama, polis juga masih mengesan seorang lagi lelaki yang dipercayai terbabit dalam kejadian berkenaan. Jelas beliau lagi, semua suspek direman 3 hari sehingga Rabu ini dan kertas siasatan akan dirujuk ke Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat bagi mendapatkan arahan lanjut. Semalam media melaporkan polis mengesan 4 lelaki yang dipercayai memukul gelandangan susulan 2 video kes pukul yang tular di Twitter. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat.
Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita dunia. Seorang lelaki menampar muka seorang doktor dan menuduh dia melakukan serangan seksual terhadap isterinya 7 tahun lalu. Menerusi video kejadian yang dirakam, lelaki berkenaan bertindak menghampiri doktor tersebut yang sedang bercakap di dalam sebuah persidangan di Bandar Baltimore, Amerika Syarikat sebelum naik angin dan menampar mukanya beberapa kali. Lelaki itu kemudian menjerit beberapa kali, "Lelaki ini menyerang isteri saya secara seksual 7 tahun lalu. Kamu tahu apa yang kamu telah lakukan? Kamu sentuh isteri saya di New York 7 tahun lalu." Menurut kenyataan pihak polis, siasatan lanjut telah dijalankan dan pihak persidangan mengeluarkan kenyataan memohon maaf atas kejadian itu. Doktor itu bagaimanapun tidak melakukan sebarang dakwaan terhadap lelaki berkenaan, namun dia meminta keluar dari persidangan itu. Seorang wanita yang dipenjarakan selama 20 tahun atas kematian 4 anaknya diberikan pengampunan oleh Kehakiman New South Wales hari ini. Kathleen Megan Folbig disabitkan pada 2003 kerana membunuh 4 anaknya dan menegaskan beliau tidak bersalah kerana dia percaya anak-anaknya meninggal dunia atas sebab semula jadi. Siasatan awal pada 2019 mendapati bukti menguatkan sabitan terhadap Folbig. Bagaimanapun, siasatan kedua yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara, Thomas Bassett, menyemak semula sabitan kesalahannya pada 2022 selepas bukti baharu mencadangkan 2 daripada kanak-kanak itu mengalami mutasi genetik yang boleh menyebabkan kematian mereka. Sehubungan itu, Peguam Negara New South Wales Michael Daly memberikan pengampunan kepada Folbig selepas menemuan ringkasan daripada siasatan Bathurst mendapati keraguan munasabah bagi setiap sabitan. Daly berkata pengampunan tanpa syarat itu akan membolehkan Folbig bebas tetapi tidak akan membatalkan sabitannya. Penganalisis ekonomi melihat ringgit perlu ditambat kepada mata wang komoditi bagi mengelakkan pergerakan ringgit yang terlalu ketara berbanding mata wang lain. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pengarah Program Sarjana Pentadbiran Peniaga MBA Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, ringgit sukar untuk mengukuh kerana ia merupakan mata wang fiat yang tidak disandarkan kepada mana-mana komoditi. Ini sekaligus menyebabkan ia mudah terkesan apabila berlaku sebarang spekulasi. Sementara itu, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, jalan untuk menyelesaikan masalah mata wang ringgit ini memerlukan dasar yang berbentuk jangka panjang. Jelasnya, sekiranya masalah itu tidak ditangani, maka aliran wang keluar dari negara akan terus berlaku dan sudah tentu akan melemahkan mata wang ringgit. Berita sukan. Kali pertama saya tiba di sini, awak memberi saya kebahagiaan. Kali kedua, sayang, saya akan menjadi peminat Milan seumur hidup. Demikian ucapan Zlatan Ibrahimovic yang penuh emosi semasa mengumumkan persaraannya daripada bola sepak di usia 41 tahun. Penyerang AC Milan itu membuat pengumuman tersebut di padang San Siro selepas perlawanan terakhir kelabnya musim Serie A. Bekas penyerang Manchester United itu telah menghabiskan sebahagian besar musim ini dihimpit masalah kecederaan, bermain hanya 4 kali untuk Milan dan menjaringkan 1 gol dalam kekalahan 3-1 di Unedis pada Mac lalu. Untuk rekod, Ibrahimovic memulakan kariernya di Malmo dan menyertai Ajax pada 2001 selepas menolak cadangan pengurus Arsenal Arsene Wenger. Karim Benzema secara rasminya meninggalkan Real Madrid dan menyertai kelab Arab Saudi Al-Ittihad. Sebelum ini, kelab Arab Saudi tersebut dilaporkan bersedia untuk menyerahkan Benzema dengan kontrak bernilai 86 juta pound bersamaan 493 juta ringgit setahun untuk meninggalkan pasukan La Liga itu. Beberapa hari lalu, Benzema menafikan dia berminat ke Arab Saudi, namun hari ini, pemain berusia 25 tahun itu mengesahkan beliau berminat ke negara tersebut. Tawaran berkenaan juga termasuk bayaran tambahan sebagai duta Arab Saudi yang akan membuat bidaan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.
Terdahulu, penyerang Perancis itu pernah memenangi 25 trofi sepanjang berada di Madrid dan menjaringkan 353 gol dalam 647 penampilan untuk menjadi penjaring terbanyak kedua Real selepas Cristiano Ronaldo. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 6 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid dan saya mewakili warga kerja MMTV merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Assalamualaikum dan jumpa lagi.